Kembali lagi kita di dalam Suara Muda Podcast anak muda yang membincangkan terkait isu ekonomi, politik dan sosial pada masa kini. Masih bersama saya, Puan Wahidah Hambali dalam segmen hari ini yang tajuk dia diberi Pertanian Asas Pembentukan Generasi Muda. Boleh tepuk tangan semua? Kan? Dan hari ini kita open air, kita berada di satu lapangan yang terbuka. Kita buat satu sesi podcast yang membicarakan tentang pertanian. Tadi kita dah cerita tentang latar belakang Puan. Kemudian kita dah cerita juga tentang sedikit asas ataupun kemahiran pertanian yang hari ini Puan sedang buat dan juga sebelum-sebelum ni Puan pernah buat. So kita ada cerita tadi pahitnya, ada manisnya, ada masamnya, kan? Ada juga orang cakap climate yang mantap juga yang boleh kalian jadikan sebagai pengajaran untuk ni. Masih bersemangat Puan? Masih. Hari ni kita ditaja oleh air kelapa daripada di kebun stall. Di kebun stall hari ni. Disclaimer lah sikit. Okay. So hari ni, kenapa tajuk pertanian sebagai asas pembentukan generasi muda dipilih? Sebelum saya nak buat tajuk ni Puan, saya fikir. Okay, Puan buat pertanian. Apa kaitan dengan anak muda? Saya selalu kalau saya nak jemput podcast, saya nak datang untuk podcast, saya akan fikir dulu apa kaitannya ataupun relate-nya dengan anak muda pada hari ini. Dan kita kaitkan juga anak muda hari ini di mana posisi dia di dalam ekonomi, di dalam politik dan juga di dalam sosial. Macam sesi yang lepas mungkin nanti audiens akan tengok, kita ada bincang tentang satu tajuk bangsa atau bangsa. Mungkin tadi kita ada borak-borak sikit kan. Macam mana tadi kedudukan organisasi anak muda tadi di dalam institusi kebangsaan dan juga ataupun kebangsatan. Dari nanti kita tengok, kita cerita. So hari ni bila kita cerita tentang pertanian ni macam tadi kita cerita dia boleh buat duit. Dia boleh menjadi sumber ekonomi. So dia kaitlah dengan ekonomi. Dan juga kita pergi kepada lebih dalam Puan. Kita akan bagi kontroversi sikit untuk tajuk kita pada hari ni. Hari ni pentingnya pertanian kerana sekarang ni kita tak lama lagi Puan kita akan, mungkin yang tahu kan, kita akan melalui fasa krisis makanan, food crisis. Yep. Sampaikan Kementerian Pertanian, kalau dulu dia Kementerian Pertanian je, sekarang dia dah ada keterjaminan makanan. Dia ada food security juga. So that mean there must be something yang akan happen in the future. Kalau kita tak tahu. So as a youngsters, sebagai anak muda, we must know. Kita kena tahu apa yang akan berlaku in the future. Mungkin ada yang tak tahu. Dan sebab hari ni ada juga orang yang jenis makan apa saja yang dihidangkan di depan mata. Dan ada juga yang jenis makan dia kena cari. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Macam tadi daripada penceritaan Puan, hasil Puan. Dia boleh cakap kais pagi makan pagi. Mungkin petang pun kais tak jumpa. Kan? Itu daripada sejarah Puan. Tapi hari ni kita cerita tentang in the future. Dalam masa depan ni, mungkin tak lama, mungkin few months, mungkin few years ataupun we never know apa yang akan berlaku terkait food crisis. Dan yang pastinya, food crisis ni kita tak boleh juga nak salahkan sebelah pihak atau satu pihak. Tapi nanti kita nak tahu siapa pihak-pihak yang sepatutnya bertanggungjawab dalam menangani masalah ini. Sebab as a suara muda, pemuda, dan kita kena aware sebab kalau kita tengok sejarah lama lah. Dan sejarah para rasul terdahulu sikit Puan, saya suka ambil sedikit sebagai perkongsian untuk pengajaran sikit. Bagaimana pada zaman rasul terdahulu, ada seketika tu berlakunya kemarau berpanjangan selama 7 tahun Puan. Kan? Jadi itu kan satu sunnatullah yang pernah berlaku pada sebelum ni. 7 tahun Puan. Kemarau. Hari ni kita duduk di bawah di kebun stall ni, siap ada kerusi camping. Air kelapa pun rasa panas itu dah orang cakap berkicap kan. Tapi hari ni kalau kita tengok sunnah Rasul terdahulu, 7 tahun kemarau berpanjangan. So takkan kita nak duduk diam kan? Especially youngsters yang orang kata masih bertenaga dan sebagai penerus. Hari ni mungkin zaman ataupun generasi Puan dan generasi mama ayah saya sebagai pembuka jalan. Dan hari ni kami yang meneruskan. Kan? So
Tapi macam apa kalau orang dulu-dulu dia buka jalan kan. Orang-orang tua dulu dia buka jalan, dia bersihkan, tebas dan sebagainya kan untuk the next generation kan. Kemudahan generasi anak-anak. Tapi bila sampai anak dia jual tanah. So kita tak nak jadi generasi yang macam tu. Sebaliknya kita memanfaatkan apa yang telah dibuat oleh kita punya the elders. So hari ni Puan kan, pertanian asas pembentukan generasi muda. Kan? Apa pandangan Puan terkait pertanian ni yang kita boleh kaitkan tentang anak muda hari ni? Apa pandangan dulu? Masa dia macam perlu ke ataupun kenapa? Mungkin sedikit perkongsian daripada pandangan Puan sendiri. Okey. Bila kita sentuh tentang bidang pertanian ataupun permakanan ataupun food security, kita kena menyentuh tentang belia kita. Anak muda lah. Terutamanya supaya tidak berada dalam comfort zone kat Malaysia. Yes, betul. Sebab dekat Malaysia, waktu ini, ketika ini ataupun saya boleh kata minggu lepas. Okay, minggu lepas. Minggu lepas punya cerita, pesawat kita kerugian 65 juta dengan kerosakan hampir 5,000 hektar tanaman padi yang hampir dituai. Yes. So, itu baru satu kawasan, tuan-tuan dan puan-puan mungkin pendengar-pendengar kita. Bayangkan satu kawasan di negeri Kedah yang merupakan jalapan padi dan pengeluar padi utama negara, kerugian hampir ratusan ribu hektar metrik tan padi. So di mana kita nak dapat beras? If generasi muda tak nak ambil pendekatan untuk belajar ataupun skill back to survival skill. So kalau orang muda kita, anak-anak kita tak tahu menanam padi, tak tahu menanam kangkung, tak tahu nak menanam apa-apa, apa akan berlaku jika generasi yang dah tua mak-mak kita atau atuk kita yang dah tak boleh nak tanam padi? So apa yang berlaku pada diri kita? Generasi muda, kita nak makan apa? Sebab makanan ruji kita adalah beras. So kat situlah terletaknya peranan anak muda yang ada kekuatan, minda, tenaga untuk menggerakkan industri. Sebab kalau tanpa anak muda, industri kita akan kolaps. Dan kita tak boleh bergantung dengan negara-negara pengimport lagi. Sebab dalam situasi krisis ekonomi, krisis cuaca, kan, bencana alam, negara-negara pengeluar beras yang lain yang utama seperti Vietnam, Thailand, Indonesia pun nak jaga juga rakyat dia. So dia akan cut import, terutama tanaman makanan, beras, padi, beras dan juga sayur-sayuran yang lain. Jadi Malaysia kena ambil pendekatan lah, kerajaan kita kena ambil pendekatan, ulangkan balik silibus pertanian di sekolah-sekolah. Yang selama ini kita dah, asalnya kerajaan dah abaikan dah. Pertanian sangat tak diberi perhatian. Pertanian tidak diberi perhatian. Kalau kita tanya anak-anak kita di sekolah, belajar sangat sedikit tentang pertanian. Dan industri pertanian dekat Malaysia pada hari ini kacau bilau, cacah marbah. Tak ada, bukan tak ada program, ada program. Ada program pada Jabatan Pertanian, pada Kementerian Pertanian, tetapi pendekatannya tidak mesra kepada belia kita. Kan? Belia kita lebih rela pergi Singapura, pergi Australia petik buah. Sebab apa? Pulangan yang lumayan. Pulangan yang lebih lumayan walaupun petik buah di Australia, tapi dia dapat pulangan yang lebih baik berbanding dia kerja di kebun sayur di Malaysia. So, apa pendekatan kerajaan Malaysia terhadap belia tani kita? Bukan sahaja memberi geran, tetapi support moral tu yang sangat penting. Ambil contoh macam di negara Thailand. Saya pernah pergi ke Thailand beberapa kali. Saya nampak kerajaannya sangat committed dengan aktiviti pertanian. Dan Thailand dikenali sebagai dapur dunia. Betul. Negara yang sama luas macam kita ni lebih kurang, keadaan tanah yang lebih kurang dengan kita, malah kita lebih subur, tetapi kenapa dia boleh jadi dapur dunia? Thailand dapur dunia. Sebab apa? Sebab dia gerakkan tenaga muda dia buat produk berasaskan makanan, bertani, bersawah. Kita nak muda kita didedahkan dengan apa? Hiburan, kan? Jadi kita nak benda ni balik kepada basic. Kita nak anak muda kita ni belajar dalam industri pertanian, bersungguh-sungguh supaya industri ni tidak diambil alih oleh pendatang asing. Betul. Kalau kita tengok ke pasar-pasar burung kan, banyak pendatang asing yang monopoli. Kan, rantaian tu. Dari pemborong sehinggalah penanam sayur pun bukan daripada kalangan kita lagi dah. Pendatang asing.
semua dikuasai oleh pendatang asing. Tak jauh daripada kawasan saya tanam padi. Ada kawasan-kawasan sawah padi yang milik Bumi Putra, milik orang Melayu telah disewakan kepada bangla-bangla ni. Dan mereka tanam sayur. Dan pendatang-pendatang asing ni, dia mampu melakukan kerja-kerja 3R ni. Yang kotor, panas. Tapi anak muda kita tak boleh. Dan ia dilalui oleh saya sendiri. Saya sebagai agropreneur, ada kebun yang sangat besar dan pekerja tak dapat kerja daripada orang tempatan. Sebab apa? Semua orang luar. Dan bila orang luar ni balik, kita terpaksa tutup kebun. Ini realiti yang berlaku terhadap industri. So macam mana kita nak kentalkan anak-anak muda kita? So kerajaan kena bantu dari segi inisiatif, harga. Jangan kita dimonopoli oleh kata-kata. Ni kata ni satu hal juga lah nak sentuh. Cerita tentang kata. Kan jadi peringkat awal ni, peranan kerajaan, pulangkan balik silibus. Ulang balik, starting from basic, right? Silibus pertanian di sekolah. Bermula di peringkat tadika lagi. Ajar diorang skill menanam. Sebab negara kita bila-bila masa akan collapse tanpa makanan. So, fikir-fikirkan, kerajaan kena fikir benda ni, kena dengar suara-suara orang muda. Suara-suara yang tak berapa muda, remaja kurva macam saya ni. Masih muda. Ya, jadi dengar. Pulangkan balik silibus pertanian. Panggil kita punya pakar-pakar pertanian kita. Ajar anak-anak murid kita. Bertani ini adalah satu sunnah. Satu fardu kifayah yang patut kita anak-anak muda yang jalankan. Bukan pendatang asing, bukan warga asing. Jadi kita kembalikan semangat-semangat anak muda ni. Banyakkan kempen-kempen dekat media sosial, banyakkan kempen-kempen di peringkat kementerian. Jangan bagi anak muda kita putus asa. Sekarang ni banyak anak muda buka kebun. Tanam bereka-reka. Invest beratus ribu. 1-2 musim tutup kebun. Sebab apa? Sebab harga murah. Sebab apa harga murah? Sebab kerajaan buka sempadan untuk masukkan barang-barang tanaman seperti cili, timun. Nak kayakan kata-kata. Pengeluar-pengeluar, pemilik-pemilik AP. Masukkan barang sehingga usahawan kita jatuh. Tak boleh nak survive. Tak, saya tak kata belia kita malas. Belia kita rajin. Tapi peluang dalam negara sendiri itu terhad. Dari segi pemasaran, dari segi support daripada kerajaan untuk bantu. Masih kekurangan lagi. Kita dengar bajet memang bilion-bilion. Tapi siapa yang dapat di tengah-tengah? Dia tak akan sampai direct kepada agropreneur. Dia tak akan sampai mungkin dalam tinggal 10% lagi. Turun 100 bilion sampai kepada pesawat tinggal berapa. Yang itu kena question mark balik lah. So apa peranan kita sebagai belia, apa peranan kita sebagai masyarakat dan apa peranan saya juga sebagai seorang jurulatih. Saya kena tekankan. You kena survive. Kita kena survive. Kita kena keluar daripada sistem. Maksud saya keluar daripada sistem apa? Kita sendiri tanam, kita sendiri jual, kita sendiri makan. Keluar daripada sistem. Maksudnya you sendiri, kita ni tanam sayur sendiri, bela ikan sendiri, tanam beras sendiri, tanam padi sendiri dan rantaian tu hanya berlaku dalam komuniti kita. Tidak akan berlaku lagi antara petani, pesawah kepada orang tengah, pemborong. Dan dimanipulasi dari segi harga dan pengguna mendapat harga yang mahal. So sekarang ni kita ada buat satu program. Back to skills. Back to survival. You tanam padi sendiri, hasilkan beras sendiri, bebas racun dan makan untuk keselamatan kesihatan kita sendiri dan akhirnya dia mengembangkan ekonomi setempat. Itu matlamat kita lah. Mungkin saya sekarang ini bergerak secara solo ataupun menulis di media sosial untuk memberi penekanan ataupun membuka minda masyarakat kita. Tapi saya yakin 5-10 tahun akan datang krisis akan berlaku. Betul. Sekarang ni pun beras tempatan dah hilang. Tahu dah nampak dah tadi. Saya sendiri dalam industri padi. Saya sendiri ada sawah beratus ekar yang diusahakan dan saya faham sangat jerit perih seorang pesawah. Itu sebab kita perkenalkan kawalan organik, pemulihan tanah dan sebagainya untuk meningkatkan hasil padi negara. Sekarang ni, purata padi negara kita baru 4.2 metrik tan. Untuk kecukupan sawah padi ataupun bekalan beras dalam negara kita, kita memerlukan purata hasil 7 metrik tan dan keluasan 500,000 hektar tanaman padi negara kita. Tetapi sekarang, kita tak dapat angka tu. Dan kita import. Bila kita import,
masuk dalam negara kita, beras tempatan sekarang dah hilang sebab dah salin kulit. Yang ni pun kita nak sentuh juga dengan kerajaan kita kan. Itu lepas ni buat soalan dia. Jadi apa pun yang berlaku, anak muda kita kena tekankan, kena banyak podcast macam ni. Ya. Bagus ya podcast ni bagus sebab dia menggerakkan anak-anak muda kita ini lebih semangat keluar daripada sistem. Jangan risau. Jangan risau. Kita buat satu jaringan, macam saya ada tim haluan kiri, you produce sendiri, jual sendiri, benda ni boleh buat. Boleh buat dan rangkaian kita sekarang sedang berkembang. Macam saya sendiri, saya tanam padi sendiri, proses sendiri dan jual direct kepada consumer sendiri. Tak ada orang tengah, tak ada kata. Buat baja sendiri, guna baja sendiri, beras sedap, harga premium. Siapa kata tak boleh? Pasti boleh. Pasti boleh. Dan ada rakan-rakan lain yang tanam rock melon, guna kawalan organik, berjaya mengeksport tanamannya ke luar. Ke Dubai dan sebagainya. So, kawalan organik ataupun pertanian secara lestari ni mesti diketengahkan. Dan di Malaysia, saya tak kata kerajaan tak pandang, tetapi sangat kurang dipandang oleh pihak ataupun agensi-agensi yang berkaitan. Saya tarik dulu sebab soalan tu saya nak tanya lepas ni. Tapi sebelum tu saya balik. Satu perkataan yang saya tertarik daripada Puan. Tadi Puan cakap belia Malaysia ni tak malas. Saya tertarik kat situ sebab apa? Kita sering disajikan di media sosial oleh ahli-ahli politik kan, oleh pemimpin-pemimpin yang bahawa hari ni kita tadi, anak muda tadi ni malas benda tu kan. Tapi saya, kenapa Puan cakap anak muda kita tak malas? Itu sebab kan sedangkan kita ni sering dimomokkan begitu. Tapi tadi Puan ada cakap yang sebab hasil pulangan yang kurang lumayan, ataupun tak berbaloi lah, senang cerita. Ada cakap kita buat penat-penat tapi tak ada hasil. Okey, mungkin Puan boleh bagi satu, orang cakap key and in order untuk they survive in this system. Sekejap lagi kita cerita nak keluar daripada sistem apa semua tu. Satu key how the youngsters untuk survive in this system. And mungkin tadi ada cerita tentang haluan kiri, ada way sendiri, method yang sendiri ataupun kaedah yang sendiri yang dia boleh guna untuk survive in this system. Sebab back to basic, back to survival skill. Betul Itu nama program tu tadi kan? So mungkin boleh share sikit key ataupun kaedah yang boleh dilakukan oleh youngsters untuk survive in the system. Silakan. Okey, selama ni kita bertani, kita menggunakan banyak sistem-sistem pertanian yang berteknologi kan, seperti sistem fertigasi, hidroponik, dan kita bergantung banyak kepada bahan-bahan chemical lah seperti baja, racun dan sebagainya. Why not kita tak kurangkan sedikit daripada penggunaan itu untuk sustain ataupun kualitikan kita punya makanan kita. Kita sangat terikat ya. Belia kita sangat terikat dengan sistem kapitalis yang berlaku di negara kita. Nak tanam sayur mesti ada racun. Nak tanam sayur mesti ada racun. Sedangkan dalam ekosistem kita sendiri, kita ada pelbagai lagi jenis-jenis bahan alami yang kita boleh develop, boleh bangunkan, boleh digunakan dan dia berjaya. Kenapa kita nak bergantung dengan racun lagi? Kenapa kita nak bergantung dengan racun serangga, racun kulat dan sebagainya yang merosakkan ekosistem pertanian kita? Saya sedih pada that's mean kita didoktrinkan dengan kita didoktrin untuk ikut sistem kapitalis tu. So kita kena pecah. Dia sekarang dia semai kat otak kita ni, pakai racun, beli racun, pakai racun, beli racun. So bila-bila belia kita ni sampai hari ini, hampir 15 tahun saya berjuang dalam kawalan organik pertanian lestari ni, petani pesawat kita yang belia-belia menggunakan racun dengan kos yang sangat tinggi, 2-3 tahun untuk kebun. Tadi macam buat cakap 50 ke 60% daripada cost, hasil tu untuk kos membeli racun saja. Jadi syarikat-syarikat yang berkaitan menuai hasil yang sangat besar, sedangkan pesawat petani kita masih bawah taraf B14. Kita dipaksa menjadi miskin. Pesawat dipaksa menjadi miskin. Petani dipaksa jadi miskin. Belia dipaksa jadi miskin. Bukan belia kita tak rajin.
Suka je dia orang belajar bertani. Saya sendiri terima peserta-peserta khusus yang muda-muda yang sangat bersemangat nak menanam sayur. Tapi apabila dah masuk dalam bidang tu dengan kos yang sangat tinggi, baja mahal, hasil tak menentu, ditambah dengan harga yang tak konsisten dan akhirnya tumbang. Betul. Yang naik sekarang benda lain. Sebab jadi, benda ni sangat penting Puan. Yeah. Sebab as a youngster kan, pemuda-pemuda hari ni kena prepare, kena ada skill tu, and then kita kena keluar daripada keterpurukan, kebiasaan, comfort zone kita, dan keluar daripada doktrin yang selama ni. Contoh macam tadi pertanian, kita nak buat something, you kena ada racun. You tak boleh hidup tanpa racun lah. Maksud dia racun for life. Racun for life. So kita kena keluar daripada benda tu. Sebab hari ni kan, macam mana kita nak cerita, kita nak kita nak cerita tentang ekonomi, politik dan sosial kalau kita masih hidup dalam keterpurukan. So as a pemuda, kita kena berani lah. Berani keluar. So key daripada Puan tadi macam cakap, kita kena keluar daripada tradisi. Tradisi, one of the good term. So sebagai pemain dalam industri saya nampak kan, saya dah cukup lama dalam industri dengan perjuangan dalam pertanian lestari. Saya masih bertahan. Saya masih boleh, orang kata boleh buat duit. Boleh buat duit dengan kaedah yang kita bentuk tanpa kita bergantung kepada racun ni tadi. Jadi kaedah yang kita guna pakai menggunakan bahan-bahan terpantan yang banyak ada keliling kita, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan hijau, hidupan-hidupan dalam laut yang kita boleh buat sebagai baju. Kenapa kita tak gunakan yang Allah dah bagi kat negara kita ni, benda tu? Kenapa kita nak cari benda yang kat luar? Yang kosnya sangat tinggi. So, benda ni yang kita nak buat supaya anak muda kita yang kerajaan kata malas tu tadi sebenarnya rajin. Tetapi kita dimomokkan dengan benda-benda macam ni lah. Tak pakai racun tak boleh. Tak pakai racun nanti tanaman tak jadi. So, sampai bila kita nak duduk kat takut tu? So, keluar daripada tradisi ni. Get out of your comfort zone. Kan? Buat. Khusus ada. Buat baja sendiri. Gunakan waste yang ada. Banyak waste kita. Masuk balik dalam tanah. Perbetulkan balik tanah untuk tingkatkan hasil. So, tak perlu kita sebenarnya menggunakan bahan-bahan yang mengkayakan satu-satu golongan. Kan? Kita berhak untuk jadi petani yang kaya. Kita berhak jadi usahawan yang ada kecukupan. Kenapa kita nak kayakan satu-satu pihak, masa sama kita menderita? Kan? Di sinilah satu tim yang sekarang ni saya dan kawan-kawan sedang gerakkan, haluan kiri ni tadi, petani haluan kiri yang menggunakan almost kebanyakan bahan alami untuk dijadikan sebagai kawalan serangga dan perosak. Dan tim ini sangat berjaya mengeluarkan hasil yang sangat berkualiti. Walaupun tak pakai racun, zero. Less racun serangga. Dan saya sedang masuk ke dalam industri padi, sedang meracuni. Saya sedang meracuni pemikiran pesawat. You tak pakai racun pun, you akan survive. Boleh survive. Tapi ada teknik-teknik yang mesti kita belajar. Dan Alhamdulillah, 2-3 tahun terakhir ni, saya ingat dah ribuan ekar yang sedang menuju ke arah itu, berdasarkan rekod dalam bisnes saya sendiri. Saya nampak rekod pengeluaran baja organik yang sudah semakin baik penjualannya, dan ditambah lagi dengan kursus-kursus yang saya jalani, dan mungkin ada juga yang buat sendiri, dan saya nampak perubahan-perubahan dari segi pemikiran, sensitiviti masyarakat terhadap penggunaan organik. Sudah nampak ada kesan dia, walaupun saya tahu perjuangan tu sangat lama. Tetapi saya dah mula nampak, dan akhirnya apabila saya memperkenalkan satu sistem ataupun inovasi tanam padi dalam polybag, dia sangat diterima dengan baik oleh masyarakat kita, dan ia mudah viral. Betul. Pada saya dah nampak. Saya pun tengok tu, saya pun terimpuls. Pada saya benda ni, kalau aku saya tak mula benda ni, saya tak bagi panduan, saya tak buatkan satu SOP untuk masyarakat kita, tak ada siapa yang akan tahu tanam padi dia sendiri di rumah. Kan, tak ada siapa yang tahu tanam padi tanpa menggunakan racun. Tak ada siapa yang tahu nak hasilkan beras kan yang selamat, yang bebas daripada penggunaan racun. So saya bina sistem ni, penggunaan bahan alami ni untuk meningkatkan tahap pemikiran anak muda kita. You boleh buat dalam kapasiti yang kecil tetapi dapat impak yang sangat besar. Bermula daripada tepi rumah. Ya, boleh. Sebab tadi Puan ada mention yang we start
daripada kecil daripada rumah, komuniti yang kecil. Betul, kita ada keluarga, boleh ini tanam ini, itu bela ikan ini, kecil-kecil pun boleh kan? Gunakan. Sekarang kita dah masuk zaman yang canggih kan. Semua di hujung jari. So tak perlulah kata kita nak bergantung dengan orang tengah, dengan pemboro. You ada akaun sendiri, akaun TikTok sendiri, you live sendiri, you jual lah sendiri you punya barang. Boleh keluar ke daripada sistem? Boleh? Kan? Cuma kita kena ada kekuatan lah. Saya buat sendiri, saya tak mampu. Dan saya sendiri menunjukkan contoh yang boleh diikuti oleh ramai orang. Tanam sendiri padi, proses sendiri dan jual sebagai beras kepada komuniti. Saya tanam buah, saya panggil orang petik, timbang, jual. Saya tak bergantung kepada orang tengah. So boleh fikir-fikirkan. Jangan kata benda ni tak boleh. Sebenarnya tak ada benda yang mustahil. Andai kata you nak hapuskan sistem kartel ni, balik kepada basic. Betul. Okay. Sebab apa kita kena tahu kan, hari ni tadi Puan ada sebut, hari ni Tuhan ciptakan kita atas muka bumi ni untuk orang cakap manfaatkan, fully utilize dan memelihara kegunaan dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf, surah 7 ayat 10, dia ada cerita tentang hari ni Allah SWT menempatkan manusia tadi di atas muka bumi dan memberikan sumber kehidupan. Yang pastinya kalau sumber kehidupan tu dia menghidupkan lah. Tapi hari ni kita mematikan. Kita tanam-tanam tak hidup-hidup. Bukan cerita tentang pokok tu. Sebenarnya kita, macam tadi Puan cakap, pulangan yang tak lumayan. Kita tanam, akhirnya dimonopoli balik oleh kartel-kartel. Kan? Suara-suara keluhan dari rintihan pesawah-pesawah, petani-petani yang diabaikan, tidak dipandang dan sebagainya. So that's thing yang kita sebenarnya, kita approach hari Suara Muda Podcast, kita approach even daripada golongan petani, kita approach, kita spread awareness bahawa hari ini sebenarnya bukan hanya sekadar isu-isu sosial, bukan sekadar isu-isu politik, tapi daripada pertanian juga dia memberi impak yang sangat besar kepada generasi muda akan datang. Betul? Betul. So that's why kita kena manfaatkan, start daripada mula, daripada rumah sendirilah. Okay. Daripada rumah sendiri. Right. So Puan, mungkin kita tadi kita dah rancak sikit, kita dah kontroversi sikit dia punya ayat-ayat tu. So kita tarik sikit. So pada pendapat Puan, pada usia berapakah yang sesuai untuk seseorang itu bermula bertani? For example, orang-orang cakap, you have to start dekat age ni untuk you mula. Ataupun you, kalau you dah umur macam ni, you akan lambat. So mungkin pendapat Puan sendiri, kan kalau tadi ada cakap, kalau start muda, ada yuran kebodohan yang perlu dibayar. So mungkin Puan boleh kongsikan sikit. Okey, untuk generasi muda sekarang ni, saya rasa tak ada halangan untuk bermula pada usia berapa pun, sebab kemudahan dari segi dari segi engagement. Maksudnya orang boleh capai kita sekejap je, kan? You muda lagi, yang terbaik usia yang muda lah. After you dah habis graduate, umur dalam 20-an tu, tenaga kita masih banyak, pemikiran kita masih kuat. So kita buka satu bisnes yang berkaitan dengan pertanian. Dia bukan sekadar kita menanam saja. You boleh buat pelbagai industri makanan, kan? Contoh yang kita boleh dapat contoh lah, kita boleh tiru Ucik Khairul Amin kita. Sambal. Yes. Tapi usaha dia berapa tahun? Mungkin 4-5 tahun. Disclaimer, saya pun buat sambal. Kan 4-5 tahun dia usaha untuk attraction manusia, orang. Dia orang yang sangat bijak, seorang engineer. Dia bermula dengan macam sama macam kita buat podcast, belajar masak-masak. So kita orang muda, macam you ni orang muda kan, nak mulakan satu-satu bisnes. Apa yang kita minat? Contoh kita minat menanam. Kita tanam kat rumah. Kita buat studio kita. Ambil video, menanam, bercakap pasal tanaman, memberi nasihat kepada audience kita live. Dan kat situ dah menyumbang kepada pendapatan kita. Betul. Dan masa sama, sayur yang kita tanam tu boleh dijual kepada komuniti, ataupun kita boleh online jual. Sekarang ni mudah, tak macam saya 24 tahun yang lalu. Dulu terhad kan? Dulu terhad, komunikasi terhad, tak tahu apa orang kita buat, orang tak tahu. Tapi sekarang ni 5-6 tahun ke belakang ni, 2 tahun terakhir ni, Jungle Girl tu jual minyak je pun ratusan banyak jutaan ringgit. So tak ada halangan dari segi umur,
tak ada halangan kat mana kita tinggal, tak ada halangan dari segi bangsa. Asalkan you rajin, you attraction dengan peredaran zaman, dengan teknologi media masa, saya rasa tak ada masalah. Tak ada masalah. So Kan? there's no such age yang orang cakap Tak ada. tak ada umur yang Tak ada umur yang kita boleh letak, umur 20 baru pun nak bertanding. Macam kalau ada Umur pemuda 50. kalau ada pemuda umur 50 kat sini pun boleh mula tak? Boleh. Pemuda 50 boleh Pemuda 50 pun boleh. Sekarang bertani tak susah. Ada drone, Betul. kan, ada mesin. Tak macam dulu berkacangkul. So sekarang ni pada saya pertanian ni sangat mudah, tapi tidaklah mudah. Tetapi dia boleh dilaksanakan oleh golongan belia kita. Betul. Sebenarnya belia kita boleh dibentuk dengan mentor-mentor yang baik, mentor-mentor yang bagus. Dia berguru dengan mentor yang bagus, insya-Allah dia boleh pergi jauh. Baik. You tanam jagung, jual kat online jagung. Saya tengok banyak live di TikTok. Jual langsat, jual petai, jual jagung. Semua orang muda. Tak ada orang tengah dah. Ratusan kotak. Dalam tu ada kotak dapur. Dia jual bawang, apa semua dalam kotak. Post. Saya sendiri jual beras, saya jual buah. Saya tak tanam pokok buah. Saya tak tanam rock melon. Tapi saya jual buah satu bulan boleh cacah 100 ke 200 kotak. Satu kotak saya ambil RM10. Upah saya bercakap. Buah ditanam di Terengganu. Tu contoh. Salah satu contoh yang kita boleh buat. Yang saya boleh bagi tahu kepada adik-adik kita kan. Bermula dengan trading dulu. Tak apa. Kan? Tak perlu ada modal. Bronchi, affiliate. Sekarang bisnes senang lah. Tak macam dulu lah. Nak kena ada modal atau ribu beli barang, simpan barang, buat stok. Tak payah. Sekarang ni you pakai dropship. And then you ada sedikit ilmu edit video. Kan? Buat affiliate beratus-ribu. Dah boleh end. Kalau pertanian ni you jual apa lah, orang beli lah. Asalkan barang tu you fresh, segar, bebas daripada racun, jual insya-Allah. Macam contoh Jungle Girl tu, dia jual minyak tu kan. Macam ada orang punya perception macam, oi ni Biasa mana boleh jual online ni kan. Tapi dia boleh hit ratusan ribu botol. Betul. Dan dia hasil jutaan. Itu sangat power. Itu dia bermula sebagai content creator saja, cerita kehidupan dia dan sebagainya. Dan saya sendiri kat TikTok, walaupun saya tak aktif kan, tapi saya rasa benda ni boleh buat. Dan ejen-ejen saya pun kebanyakan dia buat affiliate, buat video sendiri. Dan pada saya, belia-belia ni kalau dia boleh guna pakai semua teknologi yang ada pada zaman sekarang ni, you tanam dah apa pokok jual kan, dah pokok kari ke apa, jual semua online. So kita boleh hapuskan orang tengah. Baik. So kita sebut tentang tadi kita dah ada satu point mention. Hari ni keterlibatan kerajaan dalam perkasakan aktiviti pertanian kepada generasi muda. So boleh Puan terangkan lebih lanjut. Maksudnya apa sebenarnya yang berlaku daripada di dalam industri pertanian yang hari ini as a consumer, saya assume saya as a consumer, saya tak tahu apa yang berlaku di antara contoh macam tadi mungkin ada yang baru dengar kartel-kartel, mungkin yang belum familiar, orang-orang tengah kan tu perkataan-perkataan begitu. So mungkin Puan boleh ceritakan secara ringkas atau secara umum bagaimana industri pertanian ni tadi dan kontribusi daripada kerajaan dan kepada pertanian dan apa yang berlaku, ada orang-orang yang sebagainya. Mungkin boleh cerita sikit pada audiens kita. Okey, tidak dinafikan lah. Kita ada entiti ataupun agensi kerajaan yang membantulah almost pesawah petani kita kat negara kita. Itu kita tak nafikan. Dan saya juga salah seorang penerima bantuan ketika awal-awal jadi usahawan. Dan saya tak nafikan bantuan-bantuan itu yang membentuk kita menjadi usahawan pada hari ini. Tetapi di sepanjang kerajaan itu membantu pesawah kita, ada ketirisan yang berlaku. Ketirisan, rasuah, korupsi yang berlaku di kalangan ahli politik kita. Betul. Yang masing-masing ada kepentingan peribadi. Yang itu yang kita tak nak dalam sistem kita. Duit ataupun geran yang dapat daripada kerajaan yang sepatutnya disalurkan kepada pesawah atau petani kita akan lost di pertengahan jalan. So banyak tak tahu ke mana. So korupsi ataupun rasuah ni perlu dibenteras lah. Dan itu biarlah, memanglah kerja-kerja di pihak yang atas kan. Tetapi saya rasa sedih apabila sepatutnya bantuan itu diterima oleh belia-belia kita untuk mengembangkan projek. Tetapi
dia ditelan oleh orang yang berkepentingan. So macam mana kita nak elak benda ni memang kita tak boleh elak lah. Dia macam anak-anak yang memakan kayu. Makin lama makin rosak dan akan runtuh institusi itu. Jadi kita kena berfikir di luar kotak kita bahawa kita tak kata kita tak perlu bantuan kerajaan, tidak. Tetapi sebenarnya kita kena berdiri di tapak kaki kita sendiri mulai sekarang. Sebab kalau kita bergantung kepada kerajaan kita pada hari ini, saya tak kaitkan mana-mana parti politik. Tapi pada saya semua ahli politik sama, cuma saling kulit saja. Ya, saling bagi je. Orang yang sama, dan sepatutnya politik dalam negara kita ini mesti diganti oleh orang-orang muda. Kan sebab saya yang umur 40 lebih ni, lagi beberapa tahun nak cecah 5 series, saya masih memandang lagi orang-orang lama dalam politik. Dan semua orang-orang yang ada kepentingan peribadi yang membentuk Malaysia pada hari ini yang sangat pentingkan diri sendiri, ya. Generasi baru kita yang bercakap lepas, ya, tak ada yang bersantun-santun. Maksudnya generasi baru kita ni bila politik kita rosak, bila politik kita cacah marbah, dan apabila ahli politik kita macam kera dekat zoo, macam mana dia nak menjadi contoh kepada generasi kita yang baru? Sepatutnya menteri-menteri ni memberi contoh yang sangat baik kepada generasi baru. Kalau perlu, menteri tu kena pandai tanam padi. Dia pun kena pandang juga. Dia kena pandai tanam padi. Dia kena kontak Puan sekarang ni. Dia kena turun ke bendang, kan, dan mengetahui suka duka seorang pesawah, seorang petani kita, baru dia boleh bercakap sebagai seorang menteri. Betul. Kan sekarang menteri kita dilantik atas kapasiti politik, bukan atas kapasiti kemahiran yang dia ada. Betul tak? Kan? Lepas tu bila duduk dekat parlimen dah macam kera, macam harimau dekat dalam zoo. Yes. Betul tak? Betul. Tapi apa yang kita dapat sebagai rakyat? Rakyat sendiri sekarang dah tak hormat dengan menteri-menteri kita. So pada saya baik tukar menteri. Semua. Menteri yang tua-tua tu tukar. Kan? Tak. Saya rasa bukan saya seorang yang cakap macam ni. Kan? Kita memang kita ada kebebasan untuk memilih siapa pemimpin kita. Tetapi kalau pemimpin dia akan umbi, tak memilih pemimpin yang sepatutnya, yang masih orang kata letak kat kepala kita nak jadi menteri sebab nak ada projek untuk kepentingan diri sendiri. Bukan nak jaga kepentingan pesawah, kepentingan rakyat. Tidak. So benda ni kita kena ubah banyak. Bukan kita belia muda ni yang kena berubah. Ni orang atas ni kena berubah dulu, baru boleh membentuk belia yang betul di bawah. Puan, saya nak provoke sikit, Puan. Boleh. Saya nak provoke sikit lah. So hari ni kan, boleh tak kalau saya cakap sebenarnya kita hidup di dalam sekarang ni, sistem yang ada ni dah tak meninggal. Sistem yang ada dah. Mungkin saya cakap macam tu. Boleh. Kan? Sebab dari tadi daripada penceritaan ada mention sebenarnya kita kena ada sistem yang kita kena keluar daripada sistem, kita kena berdiri tapak kaki sendiri. Tapi sebenarnya key yang saya baca daripada mata insani saya ni, mata insani saya ni, sebenarnya sistem kita dah tak melego. Macam itu kan. So tukar macam mana pun, tetap juga dengan trend yang sama, tetap juga dengan budaya yang sama dan lembaga-lembaga yang sama. So kita tak akan pergi mana. So sistem kita dah tu. Macam mana dia punya cara kaedah tu nanti sistem yang corrupt lah senang cerita, saya boleh usulkan kat situ. So itu yang berlaku, and mungkin tak tahu, mungkin ada juga yang tahu, ada yang buat-buat tak tahu, and terkait industri yang ada di Malaysia hari ni. Kita tak payah pergi cerita jauh-jauh, sebab hari ni as a youngsters, as a pemuda, ataupun kita tolaklah pemuda, as a rakyat Malaysia, kan, orang kata perkara tentang apa yang akan berlaku pada negara kita ni, kita kena ambil cakna, ambil tahu kan. Sebab in the future macam-macam yang boleh berlaku, pelbagai perkara yang boleh berlaku, krisis makanan, krisis politik, krisis ekonomi and everything and so on, peperangan and so on, bencana alam. Without survival skill, tanpa survival skill, kita tak boleh hidup di atas muka bumi. Dan siapa tahu, mungkin sejarah para rasul terdahulu 7 tahun kemarau bakal berulang. Who knows? So that's why kita kena prepare benda-benda tu. Okay,
So setakat ini Puan, terima kasih audiens. Setakat ini tadi kita dah cerita tentang bagaimana berlakunya ketirisan di dalam industri pertanian, kan? So pasti juga ada baiknya, kan? Pasti juga ada baiknya, dan juga daripada baik tu boleh turn out tak baik, daripada tak baik juga boleh turn out baik. So hari ni, apa harapan Puan terhadap industri pertanian? Kalau hari ni orang kata lagi 10 tahun lah, kalau anda kata youngsters, generasi muda contribute, apa yang akan berlaku pada 10 tahun yang Puan harapkan? Okey. Sebab saya bermula pada usia yang sangat muda, pada umur 20-an sehingga sekarang dah 44 tahun. Saya nampak satu perjalanan yang sangat panjang dalam industri, dan saya rasa industri yang saya lalui sekarang ni semakin hari semakin parah lah. Semakin menekan petani pesawah kita. Pada saya, kita kena buat sesuatu bermula dari diri kita sendiri. Sekarang ni kita kena hilangkan dalam lingkungan diri kita ni tanpa bergantung kepada institusi-institusi, bergantung kepada kerajaan lagi dah. Kita kena macam kita balik tahun 30-an, 40-an yang berdikari, independent. Survivor sendiri. Survivor, sebab kerajaan yang kita ada sekarang ni bukan kata tidak membantu, ada juga bantuan-bantuan yang diberi. Kita tak nafikan. Ada juga budi baik kerajaan yang diberi kepada kita. Tetapi ada segelintir individu-individu yang berkepentingan dalam politik, dalam kerajaan kita sekarang yang membunuh sistem. Maksudnya dengan sistem yang dah bergolak sekarang ni, rakyat menderita. So apa kerja kita sebagai rakyat? Apa yang kita kena buat? Apa kesedaran yang kita kena buat? So balik pada basic tadi. Back to basic. Back to basic. Back to skill survival. So mulakan benda ni melalui podcast, melalui apa-apa kempen di media sosial. Selagi tak melanggar undang-undang negara, selagi kita ada modal insan, selagi kita ada tata tertib, mulakan apa yang kita nak mulakan di rumah. Terutamanya untuk sara diri. Saya tekan untuk sara diri saja dulu, sebab negara kita dah banyak krisis. Krisis ekonomi kita dah rasa daripada tahun lepas. Bawa duit RM50 dapat telur sepapan, beras beg. Betul. Dulu RM50 dapat tepung, dapat gula, dapat kicap, dapat semua minyak. Sekarang tak dapat. So bil kita makin kecil. Gaji tak naik. Gaji tak naik, kos sara hidup tinggi. So apa kita kena buat? Kena ubah sistem. Pertama you kena belajar tanam padi. Saya bukan kempen sebab nak jual servis, sebab nak jual baja, sebab nak jual ilmu. Tidak. Tetapi benda ni saya nampak jauh ke hadapan bahawa kita akan berlaku krisis makanan. Belajar tanam padi sebab padi adalah tanaman utama kita, makanan ruji kita. Yang kedua, belajar ternak ikan. Ikan keling ke, ikan tilapia ke. Sudah belajar lah bela ayam itik. Ayam boleh bertelur, telur boleh makan sebagai sumber protein. Kemudian isi daging dia boleh kita buat untuk ni. Untuk makanan harian kita. Cukup. Kita bukan nak makan mewah masa zaman kita susah. Prepare. Sekarang ni banyak orang buat preparing. Prepper. Kalau baca group prepping tu, macam-macam dia simpan. Beras dia simpan, gula dia simpan, garam dia simpan. Sebab apa? Sebab kita nak prepare. Apa yang berlaku? Kemungkinan bencana alam, banjir yang tak pernah tempat banjir. Kawasan tinggi pun runtuh. So prepare. Be prepare. Kita bukan lagi zaman nak bermewah-mewah. Cukup sekadar mana yang kita boleh dapat makan harian. Tapi yang paling penting, belajar tanam padi dalam polybag di rumah masing-masing. Ini yang kita nak naikkan sekarang. Tak perlu lagi kerajaan, tak perlu lagi kerajaan. Tak perlu kerajaan lagi, tak perlu orang tengah lagi. Dan tak perlu lagi benda yang menyakitkan daripada segi politik. Menteri-menteri yang macam kera ni tadi. Maaf ya saya sebut menteri sebagai kera sebab saya tak suka tengok dekat parlimen bercakap macam ni akan timbul kontroversi ni mana? Tak apa. Saya tak duduk dalam kerajaan lagi. Dan saya sudah berhenti daripada kerajaan. Okay, baik. Saya dah berhenti kerja sebagai kaki tangan kerajaan dan sepanjang saya jadi usahawan, saya tak rasa saya saya dia nak tiri kan. So, apa saya nak jaga lagi kerajaan lagi? Kita jaga diri kita sudah lah. Itu jangan gitu. Kan? Kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Kita jaga kita. Okay. So,
Terakhir akan cakap tanam padi. Ni sangat penting. Skill ni sangat penting. Dan skill ni tuan-tuan kena belajar, ajar pada komuniti masing-masing. Saya seorang saya tak mampu. Okay, itu saja yang saya dapat rasa untuk zaman sekarang ni. Makanan sangat penting. Makanan sangat mahal dan sangat penting. Pesawat kita ada antara generasi yang dah tua. Yang muda pelapis ni tak ramai. Dan juga keluasan sawah kita semakin kecil. Jadi tuan-tuan kena beringat, benda ni kalau tak kena 5 tahun, 10 tahun, mungkin zaman anak-anak kita, cucu-cucu kita. So kita kena mulakan pada hari ini. Kalau kita tak mula pada hari ini, kita akan terlambat. Dan masa tu, kita tak tahu apa akan berlaku. Mungkin kebuluran, kan, mesti hidup bergaduh, negara kolaps, bencana alam. So orang yang pandai tanam padi, kita boleh tanam dalam apa saja situasi dengan ilmu. Baja kita boleh buat sendiri daripada waste-waste yang kita ada. Asal you tahu buat baja sendiri, buat kawalan sendiri, sebenarnya dah berhidup dah. Kan? So, betul Puan. Terima kasih Tuan. Sedikit, sebenarnya bukan sedikit, banyak juga masukan. Hari ini 3P, pertanian, peternakan dan juga perikanan yang harus ditekankan. Terutama di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Dan sebagai audien untuk Suara Muda Podcast, pastikan kat rumah dah buat sesuatu kan. Jangan tak buat sesuatu. Jangan tak buat. Sebab nanti, kalau tak nanti boleh kontak Puan Aida Bali untuk sesi yang lebih lanjut. Okey. Jadi Puan, kita dah nak sampai kepada sesi penghujung kita. Okay. Kan? Kita pun dah banyak perbualan dan mungkin soon kita akan collab lagi in the future. Boleh, insyaAllah. Another session with Puan Wahidah Bali. Who knows? Boleh. Kita tengok macam mana audiens Suara Muda Podcast nanti dia punya feedback tentang tajuk yang kita berbahaskan hari ini, iaitu pertanian asas membentukkan generasi muda. So, mungkin Puan boleh bagi sedikit promotion terkait apa yang diperjuangkan Puan sekarang ataupun anything, any services that you ada sediakan untuk audiens kita. Okay, silakan. Okay, untuk special lah, istimewa untuk masyarakat, ya, untuk rakyat Malaysia yang saya cintai, ya, anak-anak muda, ya, saya pun ada anak-anak muda. Saya sendiri ada anak yang sedang meningkat remaja dari usia 25, 24 tahun, umur 20-an, ya. Saya juga sayangkan negara. So, nasihat saya kepada generasi yang baru, jangan terlalu selesa dengan apa yang kita ada. Keluar daripada sistem yang sedia ada. Bukan kata nak melanggar undang-undang, tidak. Tetapi kita kena berdikari di atas kaki-kaki kita sendiri. Buat sesuatu yang keluar daripada kepompong, buat sesuatu keluar daripada tempurung. Gunakan segala kemudahan teknologi yang ada melalui media sosial dan sebagainya. Create satu bisnes yang bisnes tu boleh survival sampai kiamat. Sampai kiamat. Satu yang sampai kiamat, bisnes yang boleh jalan sampai kiamat adalah bisnes pertanian. Selagi bulan bintang ada, bisnes pertanian akan berjalan. Bukan takaful orang cakap. Bukan takaful Ya. Jadi tak kata bisnes yang lain dah, tapi bisnes pertanian antara bisnes yang terbaik untuk kita ketengahkan. Tak kisah apa pun. Balik kepada pertanian. Ya, harap orang muda kembali kepada pertanian. Jika memerlukan pelbagai jenis latihan dan sebagainya, saya jemput datang ke Raja Musa di Laman Agro Tani ni. Kita akan tumpahkan segala ilmu yang sedia ada, dan saya sekarang freelance. InsyaAllah bisnes sudah nak dipindahkan ke generasi yang baru, kepada anak-anak. Jadi saya ada kebebasan untuk memberi latihan kepada generasi muda. Datanglah belajar, kita keluar daripada sistem yang heki-pengki sekarang ni. Kan? Jadi belajarlah sesuatu yang orang kata bisnes tu boleh membawa diri you ke hadapan, tetapi lebih tenang. Kan? Buat tanaman-tanaman, kan? Lepas tu manfaatkan dengan orang kampung, dengan masyarakat, dengan komuniti kita. Gerakkan komuniti kita. Komuniti yang tak bangun ni kita gerakkan. Gunakan mobile, segala benda yang ada, facilities yang sedia ada. Ya, jangan kita harap lagi bantuan kerajaan lah, subsidi kerajaan lah. Keluar dari, kata kita jangan bergantung kepada subsidize. Selagi mana kita bergantung dengan subsidize, kita akan lemah, kita akan jadi generasi yang lembik, kita akan jadi bangsa yang tak boleh nak berdiri ke tapak kaki kita. Kita kena jadi bangsa yang mandiri. Ya, bangsa yang boleh keluarkan makanan sendiri, sehat tubuh badan kita, otak tak sakit, bermula daripada makanan yang kita hasilkan sendiri di rumah ataupun dalam komuniti kita.
So itu harapan saya lah, dan saya bercakap pasal ni dah hampir 15 tahun. 10 tahun yang lalu saya masih dalam kerajaan. Saya zip mulut untuk bercakap, dan hari ini saya bebas berkata-kata kerana saya dah melihat sepanjang karier saya berjalan seluruh negara kita. Saya nampak bahawa kita kena keluar perlahan-lahan. Jangan duduk sangat dalam zon yang selesa. Jangan bergantung sangat dengan kerajaan, tapi kita buat sesuatu untuk bantu kerajaan. Jangan tanya apa sumbangan kerajaan kepada kita, tapi tanya pada diri kita apa yang kita boleh sumbang kepada kerajaan kita. Baik. Berarti Puan, terima kasih. Mungkin macam mana nak reach out Puan untuk audiens, bagaimana mereka nak just in case contact dengan Puan, mungkin ada social media yang boleh. Okey, boleh follow saya di Facebook, Wahidah Hambali. Dan boleh juga datang bila-bila masa ke Lama Agro Kampung Raja Musa, Kuala Selangor. Kita ada lapangan untuk belajar, dan kita ada kafe untuk berbual-bual, dan juga kita ada bilik khusus. Dan kebanyakan kursus yang saya jalankan adalah percuma saja. Ini sebagai sosial, kerja-kerja sosial yang saya laksanakan untuk memajukan bangsa, bukan bangsat. Memajukan bangsa, negara dan juga ummah. Dan ini adalah padu kifayah saya sebagai hamba Allah untuk sama-sama kita orang Melayu dan Islam maju ke hadapan, ya, tanpa ada orang yang ganggu-gugat keharmonian kita. Dan saya sayangkan perpaduan negara. Kita ada Melayu, Cina dan India, dan kita sebenarnya bersahabat tetapi tergugat kerana politik. So balik kepada pertanian macam dulu-dulu, ya, nampak macam kolot tetapi sebenarnya dia tak jumut. Jadi boleh datang ke sini, boleh follow saya di Facebook Wahidah Hambali, dan di TikTok Sri Organik. Saya adalah pengeluar baju organik, dan boleh belajar baja yang saya usahakan secara percuma. Ya, tiada lagi pengeluar baja, tetap yang nak bagi resepi ataupun formula, saya rasa saya satu-satunya orang yang boleh berkongsi resepi, dan tuan-tuan boleh buat. Kalau malas, boleh beli di kilang kami dan bayar sedikit yuran kemalasan anda dengan membeli produk yang dah siap. Ya. Okay, baik. Baik, terima kasih Puan Wahidah Hambali di atas kesudian untuk meluangkan masa, yang mana tadi sepatutnya adalah 1 jam tapi kita panjang ni Puan. Itulah. Sampai pukul 2. So, tapi satu apresiasi yang sangat besar daripada kami Suara Muda Podcast kepada Puan Wahidah Hambali. Hari ini walaupun kesibukan dan urusan mungkin bisnes pertanian yang sedang berjalan, tapi hari ini sudi meluangkan masa kami bersama kami di Suara Muda Podcast dalam rangka untuk berkongsi terkait apa yang sedang berlaku di keadaan pada dunia hari ini, kan, baik isu ekonomi, politik dan juga sosial. Mungkin in the future kita akan collab sekali lagi dengan Puan Wahidah Hambali. Mungkin you guys as a viewers boleh komen, mungkin ada tajuk-tajuk yang menarik. Jadi hari ini kita kupas tentang pertanian, pembentukan dan generasi muda, asas pembentukan kepada generasi muda. Mudah-mudahan dengan orang kata podcast kita hari ini mampu memberi manfaat kepada orang-orang di luar sana yang menonton. Dan mudah-mudahan juga kita berjumpa lagi Puan. InsyaAllah. Jika ada umur yang panjang, InsyaAllah. kita berjumpa lagi kan. Boleh bawa rombongan ke sini. Kan. Bawa rombongan ke sini sambil makan sedap, sambil belajar tanam padi. Yes, kan. Nanti kita akan insertkan video keadaan di sini juga. Boleh. Terkait ini untuk viewers tengoklah bagaimana keadaan. Dan terima kasih sekali lagi buat para audiens boleh berikan tepukan. Dan juga kepada viewers yang ada di rumah sana, dan terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tolong like, share dan juga subscribe video kita untuk sesi yang hari ini, iaitu pertanian asas pembentukan generasi muda. Jangan pernah bosan dengan kami Suara Muda Podcast. Kembali lagi nanti kita berjumpa. Podcast anak muda yang membicarakan terkait isu ekonomi, politik dan sosial. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.